وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا ولا تم لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Allah Ta'ala wa kula minha rawalan haythu ji'tuma. Wa kula minha ragadan. Sudah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وكلا منها رغدا حيث شئتما dan makan oleh kedua kamu daripadanya akan makanan yang luas di mana tempat kehendak kamu. Selepas pada berlaku ceritanya Iblis tak sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Ta'ala perintah pula kepada Nabi Adam supaya masuk mendiami di dalam syurga. Dan di dalam syurga itulah Allah Ta'ala firman kepada Nabi Adam dan isterinya dengan katanya wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan oleh kedua kamu apabila kamu itu masuk mendiami di dalam syurga, maka makanlah kedua kamu daripada syurga. Makan daripada syurga maknanya makan akan makanan yang daripada syurga, yang ada di dalam syurga itu. Daripada buah-buahan dan makanan-makanan yang lain, semuanya makan di dalam syurga. Akan makanan yang luas, itu makna ragadan. Akan makanan yang luas maknanya yang luas, maknanya yang bebas, maknanya nak makan apa boleh ke semuanya. Maknanya boleh nak ambil makan dengan mana-mana makanan ikut sukalah. Di mana tempat kehendak kedua kamu. Di mana tempat daripada syurga itu, memanglah syurga itu ada makanan, ada buah-buahan, maka mana-mana makanan yang ada dalam syurga, mana-mana buah-buahan yang ada di dalam syurga, maka boleh ke semuanya untuk nak makan. Jadi luahlah rezeki dalam syurga itu, memang luah. Dibebaskan, dimewahkan pada makanan di dalam syurga. Sebab tu katanya haitsu syi'tuma, haitsu syi'tuma, di mana tempat kehendak kamu. Jadi maknanya ambillah di mana-mana pun boleh ke semuanya. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan hampir kedua kamu. Wala taqraba, dan jangan hampir kedua kamu akan ini kayu, ini pokok, dengan makan daripadanya, iaitu hintah, gandum, atau kurma. Dan jangan hampir kedua kamu. Maknanya larang tu larang, katanya jangan masuk dekat, jangan berhampiran dengan pokok ini. Tetapi
Yang dimaksud tu, maksud kata jangan berhampir dengan ini pokok, ialah dengan makan daripadanya. Jangan ambil buah-buahan, jangan campai, jangan ambillah buah-buah dia untuk makan. Itu maknanya jangan masuk dekat. Tapi maksudnya jangan makan buah daripada pokok ini. Jangan kedua kamu makan akan buah-buahan, akan buah yang hasil yang ada di pokok ini. Itu maksud katanya, jangan kedua kamu berhampir dengan, jangan kedua kamu hampir akan ini pokok. Maksud katanya jangan hampir itu, dia tafsir katanya dengan makan daripadanya, daripada buahnya, buah pokok itu. Itu yang dilarang. Maknanya wa kula minha ragadan, dan makan oleh kamu daripada makanan syurga, ragadan sebagai rezeki yang luas, sebagai makanan yang luas, yang bebas, yang mewah. Di mana kandak kamu, di mana tempat saja kamu nak kandak nak ambil makan, ambillah. Tetapi satu jenis pokok jangan kamu ambil buah dia hanya untuk makan. Jangan makan buah satu jenis pokok saja. Maknanya lain-lain daripada tunya dibebaskan. Buah satu jenis pokok ni jangan makan. Maka pokok mana yang dilarang mendekati dengan ambil buah dia makan tu, itu ada khilaf. Setengahnya kata pokok iaitu hintah. Hintah tu gandum, atau kurma, atau buah kurma. Itu yang dimaksudkan dengan kata buah yang dilarang makan ketika berada di dalam syurga. Yang mana Allah Ta'ala larangkan Nabi Adam dan Hawa untuk ambil makannya ialah buah yang hasil daripada pokok gandum, mana gandum itulah, dan buah kurma. Kedua-dua itulah yang dimaksudnya. Setengah katanya gandum, setengah katanya kurma. Itu khilaf di antara ulama. Katanya wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan hampir kedua kamu akan ini kayu, ini pokok. Jangan hampir itu dengan makan daripada buahnya. Iaitu hintah, gandum. Hintah tu bahasa Arab, bahasa Melayunya gandum, artinya kurma. Maklumlah kurma tu. Maka dia cakap tu wala taqraba, sama dengan ayat katanya wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina maknanya jangan kamu berhampiran dengan zina, maknanya jangan mengerjakan perbuatan zina. Tapi dikatakan dekat, jangan mendekati, itu seolah katanya zina itu ialah satu garisan yang tak boleh melangkahkan. Maknanya jangan berhampiran, maknanya itu suatu batasan, jangan kamu melangkahkan akan barisan, akan garisan itu. Maknanya itu seolah katanya zina itu ialah suatu perkara yang dikayangi, dan yang dilikungi, yang dibataskan. Jangan cuba-cuba nak langkah, jangan cuba mendekati. Seolah katanya kawasan itu kawasan yang berbahaya. Seolah katanya kawasan, kalau tempat itu tempat yang berbahaya, dilarangkan kita berdekat dengan tempat itu, masuk dekat dengan kawasan itu. Jadi seolah katanya wala taqrabuz zina, itu zina itu ialah suatu tempat yang ditegah masuk, tempat yang berbahaya, maka jangan kamu masuk dekat. Seperti kita pergi kepada tempat zoo masalan, yang kita tengok harimau ke masalan, maka harimau tu yang garam, maka dilarangkan berdekat dengan dia. Nanti akan binasa. Maka dibandingkan seolah katanya berzina itu adalah suatu tempat yang dilarang masuk, yang dilarang berdekat dengan dia. Maka
Tetapi kalau maksudnya jangan mengerjakan perbuatan zina itulah. Tetapi zina itu dia ada pendahuluan mukaddimah dia. Jangan tengok yang membawa kepada zina, jangan. Apa-apa lagi yang menarik kepada zina itu dilarangkan semuanya. Maka di sini pun begitu juga. Pokok itu jangan masuk dekat. Sebab kalau masuk dekat tu ingin nak makan. Tetapi maksud daripada asalnya larang makan daripada buah yang ada di pokok itu. Tetapi nak membalarahkan, nak kuatkan pada larannya, maka jangan kamu berhampiran. Sekiranya kalau takut kebimbangnya, kalau masuk dekat walaupun tak nak sekalipun, takutnya tertarik sebab ada ditarik oleh keinginan sehingga jatuh juga di dalam perkara yang dilarang. Sebab tu katanya wala taqrabu hadhihi syajaratah, jangan masuk dekat. Jadi dilarang tu maknanya larang katanya wala taqrabuz zina, maknanya mudah-mudah nak cakapnya dilarang yang tutup bagi kitanya jangan ambil peduli kepada berzina. Jangan cuba-cuba fikir nak berzina. Maka di sini pun sama juga. Jangan cuba-cuba nak fikir nak masuk dekat, nak pergi tengok kepada pokok macam mana, kenapa dilarang. Maka jangan kita cuba-cuba nak mendekati. Begitulah. Wala taqraba hadhihi syajarata. Kenapa boleh katanya jangan masuk dekat kepada pokok itu, jangan ambil buah dia makan? Fatakuna minaz zalimina. Maka adalah kedua kamu fatakuna minaz zalimin. Fatakuna maka sebab jadi kedua kamu daripada jumlah segala orang-orang yang zalim. Kalau kamu tu masuk dekat kepada pokok-pokok itu serta ambil buah itu makan, maka sebab jadi kamu orang-orang yang zalim, termasuk dalam golongan-golongan orang yang zalim. Orang yang zalim tu maknanya orang yang tidak mengikut akan perintahan Allah Ta'ala. Maknanya apabila Allah Ta'ala perintah kepada dia, katanya jangan masuk dekat, maka yang kita nak ikut akan perintahan dia nya, jangan masuk dekatlah. Sekiranya kalau kita apabila dilarang akan kita dengan sesuatu larangan, maka mesti kita ikut akan benda yang dilarang. Sekiranya kalau kita ini buatkan perkara yang dilarang, maknanya kita muzalimkan. Muzalim tu maknanya buat tak kena cara. Sepatutnya yang disuruh kita buat, sepatutnya yang dilarang kita tinggal. Sepatutnya begitu. Maka kalau kita buat seperti begitu, maka tak jadi katanya kita orang zalim, kita yang orang yang adil. Pada maknanya sebab benda yang disuruh kita letak di tempat dia, maknanya kita buat. Benda yang dilarang kita letak dengan tepat, kena dengan tempat dia, ialah kita tinggal. Itu maknanya tak zalim. Kalau zalim tu benda yang dilarang kita letakkan perkara yang dilarang itu bukan kena dengan tempat dia, maka itu adalah muzalimkan pada larangan Allah. Perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kalau kita letak tak kena dengan tempat dia, maknanya kita buatlah. Benda yang dilarang dia buat, maka letakkan larangan Allah Ta'ala tidak kena dengan tempat dia, maka itu dikatakan zalim. Itu ada setengahnya huraiannya begitu. Makna zalim di sini maknanya meletakkan akan apa dia? Akan suatu perkara tak kena dengan tepat. Itu dikatakan zalim pada asal urahnya. Asal urah zalim itu maknanya letakkan suatu benda tak kena dengan tepat dia. Seperti simpankan mutu kereta ke masalan, nak simpankan mutu kita letak di sini, simpankan kereta kita nak parking di mana, maka letakkan suatu tempat kena dengan tempat dia, itu tak payah kata zalim. Sekiranya kalau letakkan suatu benda tak kena dengan tempat dia, seperti kita simpankan suatu benda yang ada di kitanya, baju kita tak kat luar, kena hujan, kena panas, itu dikatakan zalim. Pada asal urahnya. Pada asal urahnya begitulah. Letakkan suatu benda tak kena dengan tempat dia.
Maka kembali kepada sini, kalau makna zalim tu maknanya begitu, letakkan suatu benda tak kena dengan tempat dia, maknanya yang disuruh nak kena dengan tempat dia, kita buatlah. Benda yang dilarang nak bagi kena dengan tempat dia, betul dengan tempat dianya, nak bagi selorang dengan tempat dianya, kita tinggal lah. Maknanya zalim di sini maknanya yang disuruh, apabila suruh dia tinggal, apabila larang dia buat, itu makna kata yang menzalimkan pada hukuman Allah Ta'ala, yang membuat zalim kepada hukum Allah Ta'ala. Itu asal maknanya kalau orang mengikut asal maknanya. Tetapi ada satu makna lagi, muzalim itu yakni muzalim akan diri sendiri. Maknanya muzalimkan diri sendiri itu maknanya menyusahkan diri sendiri. Sebab daripada duduk dalam syurga, kalau kisah Nabi Adam tu asalnya duduk dalam syurga dengan sebab dia makankan buah daripada pokok ini, pada maknanya dia muzalimkan diri sendiri, itu maknanya menyusahkan diri dia. Asalnya dapat duduk senang, bebas, makanan dia dalam syurga, membawa kepada terkeluar daripada syurga. Dan begitu juga kita manusia, apabila buatkan perkara yang disuruh, buatkan perkara yang dilarang, tinggalkan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, pada maknanya dia muzalimkan diri sendiri, dia buat menyusah, buat jahat kepada diri sendiri. Sebab hujung jatuhnya membawa kepada diri dia tu jatuh dalam syurga. Salah katanya dia buat, dia deraka pada Allah itu, dia buat nyanyi kepada diri dia sendiri. Sebab dia mengazabkan diri sendiri, soalahnya begitu. Itu ada dua maknalah pada katanya minaz zalimin, maka sebab adalah kedua kamu termasuk dalam golongan, dalam jumlah segala orang-orang yang zalim. Jadi maknanya setengah daripada orang yang zalimlah kamu. Kedua-dua kamu kan, kedua-dua kamu ini, sekiranya kalau kamu makan mendekati akan buah pokok yang tersebut tadi. Maka apabila dilarangnya begitu, maka apabila Allah Ta'ala melarangkan suruh Nabi Adam masuk dalam syurga bersama isteri, duduk dalam syurga, dan di syurga itu akan dijadikan akan isteri berpasangan, duduk dalam syurga, makan daripada makan syurga dengan secara mewah, dengan secara rezeki yang luas. Tapi satu perkara yang patut dipantangnya ialah jangan makan buah bagi satu jenis pokok. Itu satu perkara saja yang dilarangkan pada Nabi, dilarangkan akan Nabi Adam ketika kedua-duanya, dia dan isteri dia, berada di dalam syurga. Tetapi kembali kepada asal kita ceritanya, apabila Allah Ta'ala perintah kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, dan termasuk dalam perintahan sujud itu iblis, maka maklumnya segala malaikat tu sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tak sujud kepada Nabi Adam. Apabila tak sujud kepada Nabi Adam, maka di sini katanya fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka apabila begitu dihalaukan Nabi akan syaitan itu turun ke bumi. Dihalaukan syaitan itu turun ke bumi dan dimasukkan akan Nabi Adam dan ke dalam syurga. Maka dengan sebab itulah jadi syaitan, artinya iblis itu sangat dendam kepada Nabi Adam dan isterinya. Dengan sebab dia tu duduk dalam keadaan murka Allah Ta'ala, dimarah, dihalaukan, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bertambah dendam ia kepada Nabi Adam. Bertambah dendam ia kepada Nabi Adam dan isterinya. Maka dengan sebab dia bertambah dendam kepada Nabi Adam dan isterinya, maka lebih-lebih lagi pulanya Nabi Adam dapat duduk dalam syurga dalam keadaan kesenangan, dia dihalau keluar daripada syurga. Iblis dihalau keluar daripada syurga, turun ke bumi. Maka di situ bertambahlah dendam iblis kepada Nabi Adam. Maka dalam keadaan begitu iblis usahalah dia cari jalan macam mana nak mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Macam mana nak cari jalan, pisahlah dia, cari jalanlah dia untuk nak keluarkan Nabi Adam
daripada syurga. Maka dia pun dapat satu jalan untuk nak mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga, ialah dengan ambil peluang daripada katanya, ambil kesempatan yang mana Allah Ta'ala larangkan Nabi Adam dan isterinya makan daripada makankan buah daripada pokok itu. Maka ambil kesempatan dengan situlah, itulah jadi ada satu jalan untuk nak usaha mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Iblis dia nampaknya begitu. Kesempatannya Tuhan larang, inilah. Boleh itu sekiranya kalau tidak ada larangan, makanlah, nak makan apa-apa perkara sekalipun dalam syurga tidak ada larangan, jadi maknanya nak usaha supaya itu iblis nak usaha supaya Adam tu bersalah deraka kepada Allah, tak ada jalan sebab tidak ada larangan. Sebab tu hikmat Allah Ta'ala larangkan makan akan satu jenis buah daripada satu jenis pokok. Itulah kita nampak katanya hikmat Allah Ta'ala. Sebabnya kita maklum bahasanya sekiranya kalau Nabi Adam tu berada dalam syurga tak keluar-keluar, maka kita ni anak cucu tak akan ada. Sebab di dalam syurga itu, orang yang di dalam syurga tak beranak. Di dalam syurga tak dapat anak. Mudah cakapnya, kalau duduk dalam syurga jadi mandul. Maka kalaulah Nabi Adam berterusan dalam syurga, tak lahirlah kitanya, tak lahirlah Nabi Adam, Nabi Muhammad. Padahalnya kesemuanya hikmat Allah Ta'ala menjadikan segala perkara tu ialah mulai daripada nur Nabi Muhammad. Maka hikmat Allah Ta'ala untuk nak keluarkan Nabi Adam daripada syurga supaya duduk di atas muka bumi sebagai khalifah. Sebagai khalifah pada muka bumi seperti yang cerita di awal dulunya. Maka di situlah maka syaitan pun iblis pun ambil kesempatan daripada larang Allah Ta'ala akan Nabi Adam makankan satu jenis pokok, satu jenis buah daripada pokok itu. Maka itulah sebagai kesempatan jalan bagi iblis untuk nak menipukan Nabi Adam. Maka dengan sebab itulah jadi Adam iblis tu sentiasa dia usaha nak fikir nak buat macam mana nak keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Nak boleh menipukan juga Nabi Adam supaya Nabi Adam tu jadi salah dia, berdosa dia dengan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kesempatan dia boleh ambil tentang larang daripada makan pokok itu. Maka fa'azallahuma syaitanu anha, maka menggelincir akan keduanya oleh syaitan daripada syurga. Maka menggelincir tu maknanya buat gelincir tu maknanya dia gelincir tu maknanya kita kalau asal mana lurahnya kita berjalan kita terjejak kulit pisang kemasalan, jadi gelincir, jadi jatuh. Begitulah mana gelincirnya. Tetapi maksud di sini gelincir itu maknanya salah, jatuh dalam maksiat. Salah, jatuh dalam maksiat. Maknanya fa'azalla, maknanya menggelincir, maknanya membuat akan Nabi Adam itu jatuh di dalam salah terhadap Allah Ta'ala. Mana menggelincir, maknanya menggelincir akan keduanya oleh syaitan daripada syurga. Maknanya iblis menipu akan Nabi Adam sehingga Nabi Adam tu buat salah, buat akan perkara jadi larang, buat salah. Maka dengan sebab kesalahan itulah dikeluarkan Nabi Adam dan isterinya daripada neraka. Itu makna menggelincir akan keduanya oleh syaitan daripada syurga. Jadi syaitan tu membuatkan sebab dengan sebab itulah, dengan membuatkan suatu sebab dengan sebab itulah Nabi Adam tu tak boleh tetap dalam syurga, terkeluar daripada syurga. Katanya bersumpah iblis. Ni ketika nak cerita ketika iblis tu walaupun katanya dia tu dihalau keluar daripada syurga. Iblis dihalaukan keluar daripada syurga, tetapi macam mana dia nak menipukan Nabi Adam yang berada dalam syurga?
Sebab kita kata tadi selepas pada selepas pada Iblis tak sujud kepada Nabi Adam, maka Iblis itu dihalau keluar daripada syurga. Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Maka sekarangnya Iblis di luar syurga, Nabi Adam di dalam syurga. Tetapi cara mana Iblis artinya syaitan nak menipukan Nabi Adam padahal Nabi Adam di dalam syurga. Maka dia katanya, bersumpah Iblis bagi Adam dan Hawa dengan nama Allah bahawa ia daripada jumlah orang, ini daripada golongan orang yang menasihat. Dan menyuruh ia akan keduanya dengan makan kayu khuldi. Itu. Maka makan keduanya. Jadi Iblis ada di luar syurga, Nabi Adam dan isterinya Hawa itu di dalam syurga. Maka setengah katanya macam mana nak menipukan Nabi Adam, maka setengah katanya adalah Iblis itu dia tak boleh nak masuk dalam syurga, hanya dia datang ke tepi syurga, ke pintu syurga, dia dapat bercakap kepada dengan Nabi Adam dengan keadaan Nabi Adam di dalam syurga. Iblis di luar, di tepi pagar sebelah luar, Nabi Adam sebelah dalam, boleh nak bercakap, boleh nak menipu lah di situ. Setengah katanya setengah ulama pula katanya Iblis itu dia merupakan suatu jenis binatang di dalam syurga. Jadi orang yang malaikat yang menjagakan syurga itu tak tersedar. Tak sedar katanya Iblis dah masuk dalam syurga. Sebab Iblis tu buat rupa suatu binatang, maka boleh masuk dalam syurga, boleh pergi carilah Nabi Adam. Setengah katanya Nabi Adam itu dia Iblis itu ketika syaitan itu ketika dia nak masuk dalam syurga tu dia mensembunyikan diri di dalam mulut seekor ular. Maka ular itulah membawakan dia masuk ke dalam syurga. Maka di situlah boleh boleh menipukan Nabi Adam. Jadi maknanya asalnya Iblis sebelah luar, Nabi Adam sebelah dalam syurga. Macam mana boleh menipu? Itu usaha pisahan. Jadi setengah katanya dia cakap di tepi dinding. Dia di sebelah luar, Nabi Adam sebelah dalam. Kata setengahnya dia buat rupakan suatu jenis binatang dalam syurga. Jadi malaikat yang menjagakan syurga itu tak perasan. Katanya bukan binatang, bukan Iblis. Tetapi dengan sebab dia buat rupa binatang tu memang terlepas pandanglah. Kata setengahnya yang masyhurnya ialah dia masuk di dalam mulut ular, maka ular itulah membawakan dia masuk ke dalam syurga. Di situlah dia boleh berjumpa dengan Nabi Adam. Maka apabila dia berjumpa dengan Nabi Adam tu, dia bersumpah dengan bersumpah apabila dia bercakap dengan Nabi Adam, dia nak menipukan Nabi Adam itu, dia bersumpahkan terhadap Nabi Adam bahwasanya dia ni termasuk dalam golongan orang yang menasihat kepada Nabi Adam. Jadi maknanya dia nak suruh nak macam mana cara dia nak boleh Nabi Adam tu makan juga pokok itu, sebab benda itu dah dilarang. Tetapi dia nak nipu macam mana, maka dia bersumpah dia bersumpah di depan Nabi Adam dan isterinya Nabi Hawa dengan bersumpah tu dengan guna nama Allah, wallahinya. Dia kata wallahi, maka dia kata dia ni wallahi dia ni adalah orang yang menasihat. Nasihat ni ialah kehendak baik, nak jadi baik. Orang yang menasihat kepada Nabi Adam. Maknanya orang yang kehendak nak jadi baik kepada Nabi Adam. Maka di situlah dia bersumpah katanya, kamu kalau nak bagi kekal dalam syurga tak payah keluar kepada syurga lagi, nak kekal sampai ke bila-bila dalam syurga mestilah kamu makan akan buah daripada pokok ini. Sekiranya kalau kamu tak makan akan buah ini, suatu hari kamu kedua ni akan keluar daripada syurga. Jadi untuk nak menetapkan kamu dalam syurga sampai ke bila-bila, mestilah kamu ni makan akan buah ini. Maka dia nasihat begitu. Dia kata ini cakapan nasihat kerana nak jadi baik kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan dia bersumpah kata dia adalah orang yang menasihat, orang yang bertujuan baik kepada kedua kamu. Maka Nabi Adam pun dengan sebab dia tu apabila dia ingat katanya apabila bersumpah itu maknanya adalah benda itu
tak mengapa dibuatkan. Dengan sebab walaupun Allah Ta'ala dah dilarang, tetapi dengan sebab iblis tu mari buat rupa bercakap dengan dia, dia bersumpah, dia apa. Jadi Nabi Adam tu percaya kepada dia. Maka Nabi Adam pun makan daripada makan akan buah itu. Jadi ini satu soalan, katanya macam mananya Nabi Adam tu deraka kepada Allah, sebab kita maklum bahwasanya orang yang jadi rasul ini, orang yang jadi nabi, orang yang maksum mulai daripada lahir lagi, walaupun belum daripada latih jadi rasul sekalipun, belum pada dilatihkan jadi nabi sekalipun, semenjak pada lahir sampai ke jadi nabi, terpelihara daripada jatuh di dalam kesalahan, di dalam maksiat, daripada deraka Allah Ta'ala. Tak deraka pada Allah Ta'ala semua sekali, walaupun belum pada jadi nabi sekalipun. Maka ini dijawab oleh ulama dengan beberapa wajah. Dia katanya, setengahnya dia kata begini, Nabi Adam tu kenapa dia makankan buah pokok itu padahalnya dilarang? Sebab Nabi Adam tu dia ingat, dia pegang, dia ingat kata larang itu bukan larang haram. Larangan tu larangan haram, bukan larangan haram. Larang tu macam kita lah, katanya nak bagi sihat tu jangan makan benda lemak-lemak, nanti penyakit. Jenis makanan yang rasaan dia kuat-kuat, yang terlalu masin, terlalu masam pun jangan duk makan. Benda yang lemak-lemak pun jangan makan. Jenis benda sejuk-sejuk pun jangan makan. Itu larang begitulah. Macam kita nasihat kepada orang yang apabila ingin kepada kesihatan, sagi yang akalnya mesti kena pantang daripada makannya begini-begini, yang lemak-lemak mesti dikurangkan. Jenis-jenis masin-masin sangat pun jangan makan. Begitu. Dia ingat kata larang tu sebagai larang untuk nak bagi sepenuh saja, bukan larangan haram. Maka kalau gitu maknanya seperti orang larang kita lah, doktor larang kitanya, kau kalau benda-benda yang sejuk jangan makan, nanti penyakit itu akan jadi kuat. Kalau benda lemak-lemak jangan makan. Kita ingat kata itu untuk kesihatan. Soalnya begitu. Lalu tu lama sekali nak makan, tak mengapa lah. Bukan dilarang oleh syarak, bukan larang dengan secara haram. Maka Nabi Adam tu dia teringat begitulah. Dia sengkaan dia ni pada i'tikad dia begitu. Larang tu bukan larang keras. Maka kalau nak makan lama-lama sekali tu tak mengapa lah. Seperti orang yang darahnya tinggi, apabila nak makan buah durian ke lemak-lemak lama sekali tu tak rasa takut sangat kan. Dia ingat begitulah, sebab tu dia makan. Jadi mana tak berdosa lah. Tak lepaslah Nabi Adam tu daripada berdosa. Setengahnya dia jawab katanya, Nabi Adam ketika dia makan akan buah daripada pokok itu, dia terlupa katanya dilarang. Dia tak ingat katanya makan, Allah Ta'ala melarangkan dia daripada makan akan buah itu. Sebab tu dia makan. Kalau dia ingat, dia tak makan sebab ini berdosa. Dan setengah katanya, sebab dia kata begitunya sebab dia ingat katanya apabila iblis datang bersumpah di depan dia dengan nama Allah, kata dia ni nasihat, dia ingat katanya yang larang itu dah di apa? Tak, larang itu dah putus. Maknanya itu salah katanya Nabi Adam itu dia ingat kata awal-awal masuk syurga dulu dilarang daripada makan buah itu, tetapi apabila iblis tu datang bersumpah daripada dia dengan kata dia ni adalah orang yang menasihat seeloknya kena makan, maka dia ingat kata larangan itu dah diputuskan. Dulu memang larang, tetapi sekarang tak dilarang, boleh nak makan. Lalu tu dia makan sebab dia ingat katanya kalau tak boleh nak makan lagi, kalau sekarang pun tak boleh nak makan lagi, macam mana orang datang, iblis datang bersumpah dengan nama Tuhan di depan dia? Mana apabila iblis datang bersumpah di depan dia tu, dia ingat katanya larang tu pada masa awal-awal masuk syurga. Sekarang dah boleh dah. Begitu. Seperti perintah kurung dah, tak boleh keluar pada rumah itu pada awal-awal Covid yang kuat-kuat dulu, sekarang dah boleh dah. Dia ingat macam tu lah. Maka lalu tu dia makan. Maka itu semua jawapan untuk nak
nak lepas katanya macam mana orang jadi nabi buat maksiat terhadap Allah Taala pula. Maka itulah jawapannya. Jadi maknanya ketika itu Nabi Adam tu dia makankan buah itu dia tak bersalah, dia tak berdosa. Dia tak berdosa dengan sebab alasan-alasan seperti yang disebut tadi. Maka apabila Nabi Adam tu makan akan buah daripada pokok itu dengan sebab percaya kepada iblis, jadi tak boleh duduklah dia tu di dalam syurga. Dengan sebabnya makankan buah itu mengikut katanya tadi tu buah gandum, artinya buah kurma, maka datang berasa nak qada hajat. Datang nak qada hajat, maka tak boleh nak duduk dalam syurga. Maka apabila tak boleh nak duduk dalam syurga tu fa akhrajahuma mimma kana fi, maka sebab mengeluar syaitan akan keduanya Adam dan Hawa daripada barang yang ada keduanya padanya. Daripada barang yakni syurga dan nikmat syurga. Itu ada di depan. Daripada nikmat syurga. Asalnya duduk dalam syurga, duduk dalam nikmat syurga, tetapi terpaksa keluar daripada syurga. Jadi sebabnya syaitan inilah menyebabkan keluar Nabi Adam daripada syurga, menyebabkan Nabi Adam tak boleh duduk di dalam syurga lagi. Maka di situlah katanya wa qulnah bitu ba'dukum wa qulnah bitu. Dan kami Allah Taala kata turun kamu sekalian ke bumi. Turun kamu. Kamu tu siapa? Ialah dia ihbitu, maknanya turun oleh kamu. Kamu ni diguna pada ramai, 3 ke atas, bukan turun oleh keduanya. Tetapi padahalnya cerita situnya Nabi Adam di dalam syurga. Nabi Adam dan isteri saja di dalam syurga. Mana ada 2 orang saja dalam syurga. Kalau nak bilang pun 3 dengan iblis. Tetapi kalau kita tilik kata ihbitu ni tuju kepada Nabi Adam dan isterinya, macam mana katanya kamu ramai? Sebab katanya tilik kepada Nabi Adam dan zuriyah Nabi Adam. Sebab ketika itu zuriyah Nabi Adam tu ada dalam sulbi Nabi Adam. Sebab tu dikata kamu ramai-ramai. Tapi setengah katanya kamu itu siapa kamu? Kamu tu ialah Nabi Adam dan isterinya dan iblis dan ular tadi. Ular yang masuk dalam mulut tadi, yang iblis masuk dalam sembunyi dalam mulut dia tadi. Kamu tu ialah Adam, isterinya dan iblis atau syaitan, apa tu ular satu lagi. Itu kamu. Jadi maknanya khilaf lah. Khilaf setengah kata kamu tu Adam dan Hawa dan segala zuriyahnya. Sebab ketika tu walaupun anak cucu Nabi Adam tak ada, tetapi belum dilahirkan, tetapi pada masa itunya zuriyah Nabi Adam tu dikandungi oleh Nabi Adam dalam sulbinya. Begitu. Itu kaumnya pertama, setengah ulama kata begitu. Sebab tu digunakan kamu tilik pada Nabi Adam seorang dan isteri dia seorang dan anak-anak cucu segala zuriyah dia lagi. Sebab tu jadi kata ramai lebih banyak daripada 2. Jadi 3 ke atas. Setengah katanya kamu itu tuju kepada Nabi Adam dan isterinya dan syaitan dan ular. Dan kami kata turun kamu sekalian ke bumi. Turun ke bumi. Jadi maknanya menyebabkan kedua tu tak boleh kekal di dalam syurga, mesti turun ke bumi. Turun ke bumi, itulah katanya Nabi Adam turun ke bumi, jatuh di Pulau Sarandip. Kalau Pulau Sarandip itu sekarangnya di suatu pulau yang ada di Sri Lanka. Tapi dalam kitab-kitab tu dia kata Hindi. Tapi kita fahamnya begini, orang dulunya dia panggil Hindi ke semua. Pakistan pun Hindi, Sri Lanka, Bangladesh, India sekarang pun Hindi ke semuanya. Macam Cina lah. Taiwan pun Cina,
apa dia, Mongolia pun Cina, Hong Kong pun Cina, apa dia lagi, itu dikatakan Cina kesemuanya. Maka kalau kita orang dulunya, dia katanya Pulau Sarandip ada di Hindi. Hindi itu maknanya bumi Hindi. Hindi itu masuk ke semua lah dulunya. Tapi kalau sekarang tu ialah Sarandip itu ada di Sri Lanka. Dan Hawa pula jatuh turun di Judah. Begitulah. Lepas tu daripada sana lah Nabi Adam berjalan datang ke Judah. Yang cerita kata berjumpa di bumi Arafah. Di situ kata kenal mengenal. Digelarkan bumi itu bumi Arafah. Itulah cerita dianya. Ba'dukum li ba'din aduun. Setengah kamu bagi setengah itu berseteru. Jadi apabila kamu turun ke bumi ketika berada di dalam syurga itu, dia tidak ada sifat-sifat yang jahat tu tidak ada. Perangai jahat tu tidak ada. Tetapi apabila turun ke bumi, maka jadilah setengah antara satu sama lain itu jadi seteru antara satu sama lain. Apa makna? Daripada zalim setengah akan setengah. Jadi maknanya manusia sama-sama manusia akan menzalim setengah kepada yang lain. Akan jadi setengah tu jadi seteru dengan satu lagi. Begitulah kehidupannya. Dia tak lepas apabila Nabi Adam turun ke bumi dan dilahirkan akan anak-anak cucu dianya, maka anak cucu dia tu akan jadi seteru setengah kepada setengah. Dan begitu juga Nabi Adam dengan Iblis terhadap Nabi Adam tu jadi seteru juga. Muzalim oleh Nabi Adam akan manusia-manusia. Begitu. Dan juganya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu pada bumi itu tempat ketetapan. Kamu akan tetap di dalam muka bumi, tak pindah pergi ke mana-mana. Dan tempat bersenap dan tempat bersedap-sedap, tempat suka hingga sampai waktu ajal kamu. Hingga sampai waktu ajal kamu. Jadi kamu tu ini kitab kepada Nabi Adam dan segala anak cucu dia. Jadi maknanya semenjak daripada itu Nabi Adam duduk di atas muka bumi dan akan lahirlah oleh Nabi Adam dan Hawa itu akan anak-anak cucunya. Maka anak cucu Nabi Adam akan berada di atas muka bumi, akan berserenuk di atas muka bumi, akan duduk menginap di atas muka bumi sehingga akhir ajalnya, mana sampai mati. Jadi duduk di atas muka bumi itu sama tara waktu hidup saja. Jadi selepas pada mati itu akan dibangkit duduk pada yang lain pula. Duduk dalam alam akhirat pula lah. Kalau mati itu masuk dalam alam barzakh, apabila dibangkit masuk dalam alam akhirat pula. Begitulah. Maka di situ dia katanya fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Maka bertemu Adam daripada Tuhannya beberapa kalimah taubat. Maka berjumpa dapat daripada Tuhan, bertemu Adam daripada Tuhan beberapa kalimah taubat. Diilham akan dia. Jadi selepas pada Nabi Adam itu diturun kepada mana, kepada muka bumi, maka Nabi Adam tu terasa salah. Nabi Adam tu terasa salah. Maka kita maklum tadi tu, kalau kira berdosa ke tidak Nabi Adam tu makan akan buah pokok itu tadi, tak berdosa sebab orang jadi Nabi tu maksum. Tetapi dia terasa salah. Macam kita ni, setengah-setengah orang kitanya, kalau dia tak semayang, dia tak terasa salah. Kalau orang setengah orang tu, kalau dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak terasa salah. Tapi kalau peringkat orang yang tinggi pada tu, kalau dia tak semayang, dia terasa salah sebab tak buat benda yang disuruh, benda yang diwajib. Kalau tak puasa, dia akan terasa salah terhadap Allah Ta'ala. Itu orang biasanya.
Tetapi kalau orang yang tinggi pada tunya, kalau dia tak hari mana dia tak baca Quran, dia terasa dah salah. Kalau dia tak makan, tak hari mana dia tak boleh sembahyang Jumaat, dia rasa dia ni dalam keadaan salah sebab tak sembahyang Jumaat. Bukan sebab tak Jumaat. Bukan sebab tak sembahyang. Sembahyang memanglah dah sembahyang, tapi sembahyang kat rumah, sembahyang seorang diri tak berjemaah. Hari mana dia tak dapat baca Quran, dia terasa katanya dia ni adalah betul-betul salah dengan Allah Ta'ala sebab dia hari ni dia tak baca Quran. Kalau orang yang selalu selawat kepada Nabi, baca selawat kepada Nabi, hari mana dia tak selawat pada Nabi, dia terasa hari ni dia tak buat akan perintah Allah. Dia terasa salah. Begitu. Dia peringkat orang kitanya tak sama. Kalau kita orang belajar, hari mana orang lain belajar, kita tak belajar, hari itu kita terasa salah. Salah tak belajar hari ini. Padahalnya kalau tak sembahyang, kalau sembahyang tapi tak, kalau kita katanya kalau tak berdosa, kalau tak baca Quran setahun pun tak berdosa kan. Jadi cakap mudah-mudah katanya tak masuk neraka dengan sebab tak baca Quran. Tapi kalau tak sembahyang lima waktu memanglah. Tapi tak berdosa dengan sebab baca Quran. Sebab baca Quran itu adalah sunat. Malaikat dia menazar. Kalau tak selawat pada Nabi, masalah kalau tak berzikir, tak berdosa dengan sebab tak berzikir. Tapi kalau orang yang kuat berzikir, kuat amal ibadat, kalau hari mana dia tak berzikir, dia rasa salah. Maka Nabi Adam pun macam itulah. Walaupun kalau kira berdosa tu tak berdosa lah. Tetapi dengan sebab Tuhan dah larang. Tuhan dah larang. Maka sepatut larang tu kalau terlupa sekalipun tak boleh, tak sepatut tak buat juga. Sepatutnya jangan buat juga. Jadi apabila Tuhan larangnya, kalau jawapan kata ketika dia makan tu dia terlupa, sepatutnya tak boleh nak terlupa akan larangan Allah. Sepatutnya jangan percaya kepada iblis walaupun dia nasihat sekalipun. Sepatutnya ingat kata kalau larang tu larang keras. Bukan larang tanzih, bukan larang seelok-elok jangan buat. Larang tu larang keras, larang jadi haram. Sepatutnya ingat begitu. Jadi maknanya Nabi Adam tu dia kata dia terasa dia tu bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun tak berdosa, macam kita orang yang selalu baca Quran, kalau tak hari mana tak baca Quran tu kita rasa kita ni ada bersalah dengan Allah. Tetapi tak baca Quran tu bukan macam tak sembahyang 5 waktu, tak berdosa kalau tak baca Quran. Begitu. Tetapi kalau tak baca, kita orang selalu baca Quran ni rasa ada salah. Begitulah. Maka dengan sebab itulah Nabi Adam tu dia terasa salah, maka dia ingin nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan itu. Kesalahan itu kesalahan pada zahir, pada kiraan dia saja. Tapi kalau kira pada wakil, pada sebenarnya dia tidak berdosa. Begitu. Tapi dia terasa salah. Sebab dia ada satu perkataan katanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang abrar ni orang baik, muqarrabin tu tinggi pada orang baik lagi, orang abrar lagi. Kita ni kalau kita sembahyang tu, kita ni kalau orang kampung kita, orang biasanya kalau sembahyang lima waktu tak pernah tinggal tu dah okey dah. Dah baik dah tu. Itu pandangan orang biasa. Tetapi kalau orang yang tinggi lagi tu, kalau sembahyang 5 waktu tak pernah tinggal tapi tak pernah jemaah, itu kekurangan lagi, itu ada salah lagi. Kenapa kau tak sembahyang jemaah? Kenapa? Jadi patut dicela orangnya itu. Kenapa kau tak pernah hari ni tak baca Quran? Kenapa kau tak pernah selawat pada Nabi dalam bulan ini? Macam gitu. Kenapa kau tak baca Quran hari ini? Itu maknanya kalau orang tinggi tu dia agak katanya dah itu benda yang salah. Maka Nabi pun begitu jugalah. Yang kita dengar cerita kata Nabi tu ada taubat berapa ratus kali satu hari tu. Begitulah dia rasanya walaupun dah buat tu cara dia tu, kita tengok kepada Nabi tu dah sempurna amal ibadat Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa dah sempurna, tapi di sini dia rasa tak sempurna lagi. Dengan sebab rasa tak sempurna lagi itulah dia ada
kekurangan ada bersalah lagi. Tengok kita sembahyang, dah sembahyang jemaah, tapi selepas pada sembahyang kita istighfar lagi. Sebab memang banyak lagi setara Nabi tu dia rasa sembahyang dia tu tak sempurna lagi. Tapi kalau tilik bandingnya kita tu tidak 100% adalah kesempurnaan sembahyang Nabi, tapi dia itu disunatkan istighfar supaya katanya ada kekurangan lagi. Begitulah rasaannya, itu maksud katanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maka dengan sebab itu teringat begitunya dia rasa salah. Apabila teringat begitu dia kata salah, maka inginlah Nabi Adam itu nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak bertaubat kepada Allah taala nak guna perkataan mana? Nak guna perkataan mana untuk nak bertaubat kepada Allah? Jadi macam kita lah, kita ada bersalah dengan seorang tu, kita nak minta maaf kepada dia tu, kita nak guna cakapan mana supaya dia mudah maaf, senang maaf kepada kita. Kalau kita bercakap dengan cara, kau maaf-maaflah kepada aku ni, lama dah kita ni, tu kalau tak kena cara, orang tak maaf juga. Tapi maknanya kita nak minta maaf kepada sama-sama kita ni, mesti kena ada pujuk-pujuk, supaya orang tu memaaf kepada kita, dengan sebab kita ada bersalah dengan dia. Apabila kita nak minta maaf daripada dia nya, mestilah cakapan kita tu berlemah lembut, ada pujuk memujuk kepada dia, supaya dia tu senang memaaf kepada kita. Maka Nabi Adam tu apabila dia ingin nak taubat, dia terasa salah, apabila dia ingin nak taubat kepada Allah, maka dia tercari-cari nak guna perkataan mana untuk nak buat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Ta'ala mengilhamkan akan suatu perkataan untuk guna di dalam taubat kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun terimakanlah perkataan itu. Maka Nabi Adam pun guna perkataan itu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itulah katanya, maka bertemu. Mana dah dapat Nabi Adam, dapat tu daripada ilham Tuhan akan beberapa kalimah taubat. Kalimah yang digunakan untuk nak taubat. Allah Ta'ala ilham masuk dalam hati Nabi Adam, dia tahu nak kata macam mana untuk nak taubat kepada Allah. Mana dia kalimah taubat? Iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada sebut di dalam surah Al-A'raf ayat berapa? Ayat 23, yang mana di sana pun Allah Ta'ala menceritakan kisah ini juga, tapi lebih luas, lebih panjang daripada di sini lagi. Sebab katanya di sana Allah Ta'ala sebut dengan secara luas, dengan lebih jelas daripada di sini lagi. Dia katanya ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sama di sini fawaswasa, ini tak ada dalam sini. Di sini fawaswasa, maka menipu akan keduanya oleh syaitan, liyubdiya lahuma maruya anhuma min sawatihima. Jadi maknanya syaitan menipukan Nabi Adam supaya makankan buah itu, supaya tertanggalkan pakaian-pakaian daripada badan keduanya. Maka apabila begitu, Iblis katakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi Iblis dia katanya, sebab Allah Ta'ala larangkan kamu makan daripada buah daripada pokok ini, itu tak lain tak bukan supaya kamu tak jadi malaikat. Sekiranya kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi malaikat, bukan jadi manusia. Artinya supaya kamu tu terkekal di dalam syurga. Mana kalau tak makan, kamu tak kekal. Supaya nak bagi kekal, mesti kamu kena makan. Wa qasamahuma, dan bersumpah. Di sini ada jelaskan, katanya Nabi Adam tu Iblis tu bersumpah. Wa qasamahuma, dan bersumpahlah akan keduanya, inni lakuma laminan nasihin. Di sini ada cerita kata Iblis tu bersumpah di atas perkataan nasihat dia. Dia kata dia ni adalah setengah daripada orang yang menasihat bertujuan baik kepada Nabi Adam dan isterinya. Fadallahuma bighururin, maka menunjuk di atas kejahatan.
Maka falamma dzaqa syajarata, maka tak kala merasai makan oleh Adam dan isterinya akan pokok itu, badat lahuma sawatuhuma, ternyatalah daripada keduanya oleh dua kemaluan. Jadi mana kesemuanya pakaian-pakaian syurga tu macam katanya terpanah badan tu, jadi pakaian tu tak boleh nak ada di badan, terkeluar ke semua, tertanggal, terpecah daripada badan sehingga telanjanglah katanya. Maka dengan sebab telanjang itu tidak ada dah pakaian syurga, wa tafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah. Maka dengan sebab telanjang itu Nabi Adam dan isterinya terpaksa ambil daun-daun di dalam syurga itu untuk menjahit untuk jadi pakaian, untuk melindungkan dua kemaluan itu. Jadi sebab pakaian kain syurga itu dah keluar, dah terpecah, dah tertanggal. Maka nak melindungkan kemaluan dianya, ambil daun-daun, mari pelekat-pelekat untuk jadi pakaian untuk melindungkan, menutupkan kemaluan itu. Maka Allah Ta'ala katanya, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. Maka Allah Ta'ala katanya, tidakkah aku dulu telah pernah larang kamu daripada mendekatikan pokok itu? Maka wa aqul lahuma inna syaitan lakuma aduwwun mubin. Dan aku dah beritahu kepada kamu jangan percaya kepada iblis, sebab iblis itu adalah seteru kamu. Jadi maknanya kali ini tu iblis, Nabi Adam dia percaya kepada iblis, percaya kepada syaitan, tetapi Tuhan dah pesan dah, katanya kamu kena beringat, jangan dah ikut syaitan, sebab syaitan itu adalah seteru bagi kamu. Maka di situlah qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Adam dan isterinya bertaubat dengan guna ini perkataan taubat. Ialah Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, telah muzalim oleh kami akan diri kami dengan secara deraka tadi, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampun bagi kami dan tidak berkasih belah akan kami, lanakunanna, tentulah kami ini minal khasirin, termasuklah golongan orang yang rugi. Maka itulah kalimah-kalimah taubat yang kita selalunya apabila kita nak taubat tu kita baca dengan ayat ini. Katanya tengok, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya, Tuhan kami telah zalim kami akan diri kami. Zalim tu buat nyanyi ke diri sendiri, buat menyusah kepada diri sendiri. Kalau tak makan tu dapat senang dalam syurga, dapat duduk senang dalam syurga, tapi buat begitu tu menzalim, buat nyanyi kepada diri sendiri. Dan jika tiada engkau ampun bagi kami dan engkau rahmat akan kami, tidak berkasih belah kepada kami, tidak mengampunkan dosa kami, nascaya jadilah kami daripada golongan segala orang yang kerugian, orang yang rugi. Maka mendoa Adam dengan dia. Maka Nabi Adam pun dengan sebab ilham capak masuk ke dalam hati Nabi Adam, boleh nak kata dengan kataan begitu, maka Nabi Adam pun kata, baca kalimah itu serta bertaubat, fataba alaihi, maka terima taubat Allah atasnya. Maka Allah Ta'ala terima taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang banyak menerima taubat. Mana yang sangat menerima taubat. Kalau kita nak cakap kita ni maknanya yang suka terima taubat. Tapi nak kata suka tak boleh lah pada Allah. Tapi kalau kita manusia ni yang banyak taubat ni, yang suka, yang sangat menerima taubat. Asalkan ada taubat lah. Asalkan ada taubat daripada hambanya, dia terima terus. Tak pilih kata orang ni taubat, tak boleh terima. Orang ni tak tahu, orang ni taubat, boleh diterima. Asalkan ada taubat, kena dengan syarat, dengan rukun dia, maka Allah Ta'ala terima. Dia suka terima taubat. Tapi nak cakap suka tu tak boleh lah. Suka ni daripada hati. Tapi kalau kita manusia tu boleh nak cakap dia sangat suka kepada taubat. Begitu. Kerana bahasa Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang banyak menerima taubat, yang sangat terimakan taubat hambanya, lagi amat kasih sayang. Begitulah. Maka itulah ceritanya.
daripada daripada apa dia? Tentang Nabi Adam itu tersalah makan akan buah daripada satu jenis pokok. Pokok tu dikatakan pokok khuldi. Pokok tu dikatakan pokok khuldi. Pokok khuldi itu mana khuldi itu kekal. Sebab dia kata kalau makan buah daripada pokok ini akan kekal dalam syurga. Tak keluar dah daripada syurga. Sebab tu dikatakan pokok tu dipanggil pokok khuldi. Tapi pokok itu dipanggil dengan nama pokok khuldi sebab buah dia kalau makan akan jadi kekal. Pada pokok tu kena atas pokok kurma atau pokok hentah, pokok gandum. Begitulah dia. Bukan satu jenis pokok khuldi tu. Mana pokok tu pokok gandum lah, pokok tu pokok kurma lah. Cumanya kalau makan jadi kekal. Khalidin tu mana kekal. Begitulah. Kemudian katanya kulnah bitu minha jami'a. Tapi di situ ada tentang perkataan fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Dan perkataan taba alaihi. Situ kita akan ulang balik pada tentang perkataan fatalaqa adamu. Dan tentang perkataan fataba alaihi. Kita nak kembali kepada lurah apa yang dimaksud dengan kata fatalaqa. Memanglah dia tafsir kata bertemu Adam. Itu setengah daripada makna-makna yang ditafsir oleh ulama. Fataba makna terima taubat. Itu setengah daripada makna yang ditafsir oleh ulama. Tapi kita akan rojak kepada lurah yang asal. InsyaAllah minggu depan kita akan ulang balik pada perkataan fatalaqa dan fataba. Dan kita terus kepada kul nahbitu minha jami'a. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala